Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam bahagia, salam ceria. InsyaAllah untuk hari ini permulaan kita pada kali ini mungkin intro dia agak kekok sebab tiba-tiba 9.30. Sebab tengok jam tadi baru 8.30. Sebab tengok jam tadi dah 8.30. 8.30 ni tiba-tiba jadi 9.30. Tu kita jadi kejut sikit tu. Kan Jah. Okay, so kita maklum-alu ke kehadiran para penonton kita. Okay, supaya penonton kita supaya dapat share dulu. Sementara kita menunggu panel kita masuk, mungkin ada sedikit kekeliruan teknikal di pihak panel kita, dan insyaAllah akan bersama dengan kita nanti seorang panel yang kita bawakan. Susah sebenarnya nak bawakan kita punya panel ni. Okey, Aqilah Najwa, terbaik Aqilah Najwa, gambar senyum. Dekat laptop kita dah tulis. Dekat laptop ya tulis petok. Tidak tulis hak tu, hak tangan tu. Laptop lama tapi berjasa. So, InsyaAllah Aqilah Najwa. Mungkin Aqilah Najwa juga boleh menjadi salah seorang panel kita pada masa akan datang. InsyaAllah Roger je nak saya ataupun Rusdi, pilih mana senak, kita lacur lalu. Okay? Dan insyaAllah Aqilah Najwa sekarang ni dia selalu promote tudung dekat dia punya WhatsApp dan juga Instagram. Bolehlah tengok hak mana berkenan. Yang mana berkenan bagi tahu saya dengar je lah. Beli sendiri. Okay, insyaAllah kita masih lagi menunggu kedatangan kita punya panel. Cik Nur Ain Syafiqah mungkin ada sedikit kekeliruan teknikal. Okay, insyaAllah kita doakan yang terbaik lah. Dan sementara kita menunggu, kita share dulu dekat Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp kita, supaya orang ramai dapat tengok dapat view kita punya view kali ini tinggi, supaya ilmu yang kita kongsikan pada malam ini dapat disebarluaskan. Dan bukan untuk kita sahaja pada malam ini, dan kita share ni insyaAllah manfaatnya akan berkekalan dan mungkin juga akan menjadi satu ganjaran, satu titik permulaan kepada kita untuk berkongsi ilmu kepada orang lain. Mula-mula kita share dulu hak ni. Lain kali kita pula share hak apa hak kita ada dalam diri kita ni, hak kebaikan hak kita ada dalam diri ni, kita share pula kepada orang lain. Setiap permulaannya ada titik. Maknanya titik permulaan itu adalah satu loncatan untuk kita bergerak terus ke hadapan. InsyaAllah kita masih lagi menunggu kehadiran kita punya panel. Sementara kita menunggu, kita share dulu. Kita tak ada barang nak nega. Kalau ada barang pun nak beli tu, royak je lah. Adalah sedua barang. InsyaAllah panel kita sudah pun masuk. Mungkin kita masih lagi menunggu. Okay. Gelap di situ. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita punya 7 soalan ini, jadi untuk permulaannya, untuk saya ingatkan apa yang kita bawakan dalam 7 soalan ini dikendalikan oleh saya sendiri dan seorang lagi panel kita, maafkan saya, seorang lagi moderator kita yang dijemput khas oleh Audi Production. So dalam 7 soalan ini akan dikendalikan oleh 2 orang moderator lah. Seorang Udi, seorang saya. Dan insyaAllah dalam setiap siri yang kita buat, siri 1, 2, 3, 4 sampai ke 7, kita akan bawakan individu-individu yang ada pengalaman dalam topik yang kita bawakan. Dan 7 soalan yang kita tanyakan kepada panel kita, insyaAllah akan ada manfaatnya di situ untuk kita terus sebarluaskan.
Okay, kita masih lagi menunggu. InsyaAllah. Uh, mungkin kalau ada siapa-siapa yang nak test masuk, sementara kita menunggu panel. Kan? Okay, insyaAllah. Itu kita punya panel. Boleh tak? Boleh nampak jelas Ain? Ain, Syafiqah? Oh, janggut sangat. Maaf. Masalah. Ah. Okay. Macam nak meeting dah tu. Okay, so insyaAllah kita punya perbincangan ataupun kita punya 7 soalan pada malam ini akan dimulakan dalam beberapa masa lagi. Dan insyaAllah panel kita pun sudah pun masuk dan kita masih lagi menunggu. Menunggu apa? Bukan menunggu kematian. Sebab kematian itu tidak perlu ditunggu. Ia datang dengan sendiri sama ada sedar ataupun tidak. Jadi apa yang kita tunggu supaya kita punya viewer kita dapat berkongsi siaran ini untuk kita punya kebaikan bersama. So insyaAllah kalau kita boleh mulakan Ain. Ain, line okey? Okay. Okay. So insyaAllah kalau suara Ain jelas boleh tulis jelas ke apa ataupun start ke apa. Okay. Ni kira dah masuk lagi ya soalan semua. Dah lagi kita baru borak-borak santai tapi dulu lah. ini dah telah dikeluarkan dalam Facebook lah. Dah disiaran langsung kan. Start ke? Mungkin agak-agak start. Okey dah refresh. Okey, terbaiklah Akilah Najwa. Mungkin Akilah Najwa boleh bantu daripada segi teknikal kan. Boleh kita lantik nanti kan untuk 6 siri yang mendatang. InsyaAllah. Kita punya position di production ni sentiasa kosong. So kita main ambil je mana-mana yang ada. So kepakaran itu kita guna bersamalah. Dan insyaAllah untuk permulaannya Ain. Ain Syafiqah, kita punya panel hari ini. So tadi tak ada apa. Cuma membebel untuk memenuhi ruang-ruang. Nak senyapkan kacik juga kita. So insyaAllah medium yang akan digunakan pada kali ini melalui Facebook Live dan akan dikembangkan melalui YouTube. Dan insyaAllah kita punya panel pada hari ini untuk saya perkenalkan kita punya panel pada malam ini yang kita bawakan daripada Serambi Mekah. Betul Ain daripada Kelantan Betul. Okay, betul. So kita punya Cik Nur Ain Syafiqah, seorang alumni daripada Universiti Malaysia Terengganu pada tahun bila Ain? Grad tahun 2019. Oh, sama dengan aku Sama dah, lupa dah. Bagi Oh, bunga sama ke dia. Oh. Oh, ingat mu habis awal. Mu 3 tahun kan? Ke 4 tahun kau? 3 tahun. 2018 hingga 3. 2019. Aku dah lewat setahun. Okay. So insyaAllah alumni UNT pada tahun 2019. Dan untuk tahun ini kita tak tahu ada konvo ke dok. Dok nyanyi ke budak-budak. Nyanyi ke kita punya rakan-rakan seperjuangan yang baru-baru untuk merasakan majlis convocation tu gelak gambar dah rasa. Payah dah tu. So untuk permulaannya Ain, seorang yang diberi tanggungjawab sebagai Timbalan Pengerusi Negeri Terengganu Youth Care Malaysia. Betul sebut gitu Ain? Nak sebut mana Ain? Aku tak tahu mana sebut orang putih ni. Nak sebut mana YCM? Youth Care Malaysia. Gitulah sebut dia. Youth Care Malaysia. Aku tahu sebut Care Malaysia je. Okay, pada tahun ni lah 2021. Dan juga merupakan seorang alumni misi sukarelawan YSS
Asian di Sempurna Sabah pada tahun 2018. Ni mugi Sabah itu Kang. Mugi 2 orang. Dengan siapa seorang ni? Dengan Munirah, Munirah. alumni. Alumni Munirah sekali Awang. dengan mu. Alumni YSS. YSS tu apa Ain? YSS tu singkatan kepada Yayasan Sukarelawan Siswa. Yang berada sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada waktu tu. Waktu sekarang? Waktu sekarang pun ni lagi. Tapi sebab dia tukar, itu kan sekejap Kementerian Pendidikan Tinggi, lepas tu Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia tukar. Nama tu tukar. Okay. Dan juga merupakan seorang sukarelawan misi kemanusiaan demi Philippines. Ini di Cebu Filipin. 2017. Mana ni overseas lah ni? Overseas. Overseas kemah Mah. Baik. So boleh kita mulakan Okey, Syafira Rashada, selamat datang YSS. Syafira Rashada seorang yang komited dengan dia punya perniagaan. Okey. Saya dah try dia punya makanan. InsyaAllah nak repeat order tak boleh sebab pindah dah. Kalau tak kita order je. Dan insyaAllah kita mulakan soalan kita yang pertama. Yahoo overseas. Fira bila nak bawa aku pergi overseas? Okey, insyaAllah soalan kita yang pertama. Para penonton yang dikasihi sekalian, soalan kita bagi sesi siri yang pertama, 7 soalan. Soalan yang pertama untuk Ain Syafiqah. Pengalaman sepanjang berada dalam perkhidmatan sukarelawan. Mungkin Ain boleh share sedikit. Mungkin apa pengalaman yang Ain rasa boleh membantu kami semua. Ambil inspirasi daripada pengalaman yang Ain ada. Silakan Ain. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita, Syaifuddin. Okey, so saya biasa panggil lah sebab dia lagi tua kan. So Abang Din ni adalah rakan seperjuangan semasa di UMT, rakan seperjuangan MPP tahun 2017-18. So macam tadi Abang Din dah perkenalkan diri saya, nama dan juga misi-misi yang pernah saya join. So rasanya saya terus menjawab kepada soalan lah. Okey, untuk soalan pertama adalah pengalaman sepanjang saya berada dalam perkhidmatan sukarelawan. Okey, pengalaman yang saya ada taklah sehebat ataupun sebanyak orang lain, tapi untuk dijadikan yang mana rasa elok ataupun yang mana diambil sebagai iktibar, boleh ambil. Jadi pengalaman saya ni bermula daripada tahun 2016. Masa tu saya first year di UMT. Jadi pada 2016 tu saya menyertai program yang pertama dalam bidang sukarelawan, iaitu memberi kepada gelandangan yang dianjurkan oleh sebuah kelab di UMT lah. So pada waktu tu kita pergi beri makan kepada gelandangan di sekitar Kuala Terengganu, especially fokus utama di kawasan MBKT lah. Pada waktu malam, kalau tak silap saya pukul 10 malam rasanya. So pada waktu tu lepas saya join daripada misi memberi makan kepada homeless tu, memang terdetik satu niat kata kan. Macam saya niat best juga buat program macam ni kan. Kita boleh bantu orang dan dalam masa yang sama kita boleh bergiat aktif dalam bidang lain selain daripada akademik. So selepas daripada program tersebut, saya mula mencari-carilah kelab-kelab di UMT yang saya rasa boleh bantu saya untuk menyertai program-program yang kemasyarakatan macam tu.
So kebetulan pada tahun yang sama 2016, kalau tak silap saya dah hujung tahun lah waktu tu. Ada sebuah kelab di UMT, iaitu kelab debat UMT. Dia ada menganjurkan menganjurkan program misi kemanusiaan ke Filipina. So masa tu memang saya sekadar nak mencuba-cuba je, kata tak adalah meletak harapan yang tinggi nak pergi misi ke apa kan. So saya macam nak cuba nasib. Dia orang buka penyertaan tu di kafe waktu tu. So saya sila borang, dan dipanggil untuk interview kali pertama. Masa saringan pertama tu alhamdulillah lulus, dan ada saringan kedua lah. So pada saringan kedua pun alhamdulillah lulus juga. So di situ bermulalah pengalaman sebenar saya sebagai seorang sukarelawan, dunia sukarelawan yang sebenar lah. Dan masa tu memang agak takut juga sebenarnya, sebab bila kita dengar misi luar negara ni, dia macam-macam lah akan timbul kan. Macam kata tentangan daripada keluarga, ataupun kata dia ada cabaran-cabaran diri yang tersendiri lah. So alhamdulillah dipermudahkan segala urusan untuk ke sana. Tim kami mencari dana selama 5 hingga 6 bulan tak silap saya. Sebab bulan 5 tu kita dah fly ke Filipina untuk memberi sumbangan tu. Okay, so untuk misi kemanusiaan di Cebu, Filipina ni, kita pergi ke sebuah perkampungan yang minoriti Islam. So bila minoriti Islam, maksudnya golongan Islam dekat sana sangat-sangat kecil lah. Dia macam sebuah kampung. Kalau macam kita duduk di kampung, kawasan sekeliling kita je, jiran-jiran kita. So kampung yang kecil tu je sahaja yang ada penganut agama Islam. Yang lain semua non-Muslim. So dia orang ada kampung khas yang kata ada masjid, ada sekolah dalam kampung yang sama dah, dalam satu kampung tu. Dan dia ada macam barrier dengan kawasan orang non-Muslim. So bila kita masuk tu, dia macam kita masuk pagar rumah kan. Pagar rumah perkampungan. Senama kampung tu adalah Barangi Punta. Kalau dalam bahasa Melayu kita, Barangi tu kampung lah. Okay. So untuk pergi ke sana, kita orang pergi bagi sumbangan dalam bentuk wang, makanan, pakaian, keperluan persekolahan dan lain-lain lah. So masa kita orang sampai tu, persediaan sebelum fly ke Filipina tu agak mencabar lah, sebab kita orang kena kutip dana by individu. So setiap individu tu dia ada target. So kalau macam tak melepasi target, harapan kita tipis lah untuk pergi bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. So maksudnya kita kena work hard sikit lah, sebab bila kita nak pergi ke negara luar, takkan kita nak bawa benda yang biasa-biasa kan. Mestilah alang-alang kita nak bantu tu, kita bantu sampai habis. Maksudnya kita bantu sehabis baik lah. So target, kalau tak silap saya, target dana pada waktu tu adalah lebih kurang 150,000. So setiap orang bertanggungjawab untuk atas diri masing-masing. Setiap orang bertanggungjawab, 150 tu untuk satu grup, kesemua sukarelawan. So dalam setiap orang tu mesti capai dalam 5,000 ke atas lah sumbangan tu, dana. Berapa orang semua sekali? Macam mana? Berapa orang semua sekali? Berapa orang? Okay, pada awal tu yang bersama-sama dengan tim kami dalam lebih kurang 20 orang yang kutip dana daripada awal. Tapi disebabkan beberapa kekangan dan ada tentang akhir misi tu hanya dalam 30 orang je. Okay. So waktu tu memang agak ada cabaran lah sikit, sebab kita pergi kutip dana tu di pasar-pasar malam, dekat pasar, dekat kawasan tempat tumpuan orang ramai lah, termasuk masjid dan juga surau. Okay. Kalau orang kata mudah ke nak dapat
dana tu kan, saya boleh, apa yang saya boleh kata, kena tahan mental dan fizikal lah. Kena kuat, mental fizikal kena kuat. Sebab macam pengalaman kami sendiri, ada yang sampai menangis bila pergi kutip dana tu. Sebab apa? Sebab kita ada yang kena maki, ada yang kita kena marah, ada yang kena cemuh, macam-macam lah. So macam saya sendiri pun memang pernah kena. Waktu first time kena tu agak kata terasa hati, memang rasa macam aku tak nak dah buat benda ni, aku tak nak dah pergi kutip dana kan. Tapi at the same time kita macam bila kita fikir balik, kita nak tolong orang kan, niat kita dari awal join program ni untuk apa kan. So bila kita kembali kepada niat asal, kita akan okey balik lah. So maksudnya kalau down tu tak payah lama-lama lah, maksudnya macam tu. Okay, so okay, bila sampai dekat sana, dekat perkampungan, dia orang minoriti Islam kan. Okay, sebelum tu memang kita dah dapat info macam mana perkampungan dia orang, apa situasi, apa kekurangan di kampung tersebut kan. So bila kita pergi tu, memang kita orang disambut dengan sangat-sangat kata, dia orang sangat welcoming lah, kita punya team dari Malaysia ni. Sebab dia orang pun memang dah tahu yang kita akan datang bawa makanan, akan datang bawa bantuan untuk dia orang kan. So memang nampak dia orang sangat-sangat happy. Dan yang paling kata waktu kita orang sampai tu, dekat kawasan kampung tu ramai kanak-kanak yang kata dalam lingkungan 2 ke 6 tahun. Jadi bila kanak-kanak ni, bayangkan bila kita datang bawa makanan dan diorang memang jarang dapat makanan tau. Terutamanya macam gula-gula ke ataupun aiskrim kan. So bila kita datang bawa makanan, yalah sebab kita tahu yang kanak-kanak ni diorang memang suka kan benda-benda yang macam tu kan. So bila kita orang sampai tu, turun je kita orang daripada van. Ya berahi. So bila kita orang turun je daripada van tu, dia orang datang berebut-rebut makanan. Even kata sebiji gula-gula pun dia orang berebut. So nampak macam kat situ kita orang macam ada satu perasaan macam bersyukurnya aku duduk dekat Malaysia yang tak adalah kita kebulu sampai macam tu. So nak katanya kat sini macam negara dekat Filipin tu memang ada sekumpulan kecil yang sangat-sangat kata memerlukan. Even ada orang kata, kenapa nak kena tolong negara luar, sedangkan dekat Malaysia pun ramai lagi orang yang susah kan. Tapi kita tengok pada konteks yang berbeza. Kita jangan tengok pada konteks yang kata dekat Malaysia ramai orang susah, tapi kenapa nak tolong negara luar kan. Tapi kita kena tengoklah keadaan negara, kalau kata orang lain boleh pergi sendiri merasai pengalaman tu, saya jamin lah memang pengalaman tu, saya suka nak gambarkan dengan kata-kata. Bila kita rasa sendiri, bila kita pergi sendiri tengok tempat tu, memang terasa sangat terkesan. Sebab dekat Malaysia kita tak jumpa lagi yang tahap tahap kesusahan dia ataupun tahap kemiskinan dia tu macam tu sekali. Dan okay, dan kehidupan dia orang sangat daif lah dengan kata kekurangan, serba kekurangan dari segi elektrik dan juga ajaran agama pun sama. Jadi ada yang paling sedihnya bila kita orang pergi sana, kita ada certain masyarakat komuniti tu, kita orang kena ajar balik macam mana cara nak solat, macam mana cara macam mana nak baca Al-Quran. Ada tim lah, kita ada tim yang akan ajar mengaji pada setiap kali waktu lepas maghrib, dan juga ada tim yang akan mengajar dia orang solat, dan untuk ilmu-ilmu agama rohani semua kita ada tim sendirilah. Dan kita ada tim medik juga yang membuat pemeriksaan, kita pergi buat pemeriksaan secara percuma. Sebab kita orang pergi tu, kita orang bawa seorang doktor yang dibawa khas daripada Kelantan, daripada klinik komuniti di Pengkalan Cepa. Doktor apa, saya lupa nama dia. Doktor Seri Buana. Doktor Vida. Doktor Seri. Doktor seorang
Dr. Sri Buana bersama tim nurse dan staff klinik dia yang lain lah. Ada beberapa orang. So kita buat acara berkhatam secara ramai-ramai sebab dia orang saya bagi tahu tadi lah, dari segi bukan sahaja kekurangan dari segi fasiliti, tapi ilmu agama dan juga benda-benda macam tu pun dia orang kurang sebab tak ada orang yang nak tolong. Sebab apa yang kami dapat info, golongan majoriti non-Muslim dekat sana, dia orang sangat anti dengan minoriti Islam. So maksudnya dia orang tak nak bantulah. Jadi banyaknya yang pergi bantu dia orang tu tim daripada Malaysia. Tim daripada Malaysia kebanyakan daripada student daripada universiti lah yang buat program kan. Okay. Dan misi kedua, okay, untuk misi kedua, misi ni pun agak kata memberi impact yang sangat besar dalam kehidupan saya. Okay, iaitu misi sukarelawan YSS ASEAN di Semporna Sabah. So misi ni saya join pada tahun 2018 yang mana misi ni di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa yang dimiliki penuh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, so untuk misi YSS ASEAN ni, masa tu tahun 2018 pun kata saya mencuba nasib jugalah, mencuba nasib untuk isi borang dan kemudian dipanggil untuk interview pada saringan peringkat universiti. Okay, so alhamdulillah lepas dan diteruskan untuk interview saringan kedua di Kementerian Pendidikan Malaysia sekali lagi. So dekat situ memang ramai orang yang datang interview. Memang waktu tu saya memang tak letak expectation yang saya dapat lah pergi ke misi ni kan. Sebab kita datang hari tu, kita orang sebuah bas daripada UT yang pergi interview ke sana. So bila datang tu hari tu, 1,000 orang lebih interview. So memang agak ramai lah kan. So macam kita fikir misi ni sebenarnya nak beberapa orang je, tak macam kata yelah tak ramai lah kan, tapi yang datang interview tu sampai 1,000 lebih tu baru hari pertama, tak termasuk hari kedua lagi. 1,000 tu daripada berbagai universiti. Ya, daripada IPTA dan IPTS seluruh Malaysia lah, termasuk college community dan juga teknik vocational. So masa tu memang rasa macam peluang tu saya tak letak harapan yang tinggi lah, saya tak letak harapan yang tinggi untuk dapat. Tapi masa interview tu ada 3 orang pegawai YSS yang interview saya. So sekarang tiga pegawai tu masih ada lagi lah berkhidmat di YSS. Okay, dan calon yang bersama saya tu ada 4 orang termasuk saya. Seorang Indian, seorang Chinese dengan seorang Melayu. So termasuk saya 2 orang Melayu lah, 4 orang. Memang kata saingan yang dalam bilik meeting waktu tu memang sangat tinggi lah sebab ialah Chinese dengan Indian, kita tahulah dia orang punya confidence level tinggi kan. So masa tu saya pun main hentam je jawab kan. Saya pun tak ingat dah apa yang saya jawab waktu interview tu. Dan alhamdulillah bila keluar keputusan, agak terkejut jugalah bila dapat peluang untuk pergi ke misi YSS kan. Tapi waktu tu memang saya tak tahu sangat pun pasal YSS sebab saya tak di UMT waktu tu memang tak didedahkan sangat dengan misi YSS ni. Jadi memang saya zero knowledge. Saya tahu pun bila saya dapat interview tu, saya Google. So saya tanya-tanya siapa yang alumni YSS yang pernah pergi sebelum ni. So saya cari alumni, saya tanya macam mana misi tu dijalankan. So semuanya atas usaha sendiri jugalah. Okay. And then antara soalan. Antara masa interview tu. Okay, antara soalan masa interview. Saya ingat-ingat lupa rasa lah, macam, tapi boleh ingat lah. Macam payah sikit soalan dia tu. Okay. Alang tu biasalah diri kan. Soalan kedua dia bagi
apa oh tak. Soalan kedua dia tanya kenapa mereka perlu pilih saya ke dalam misi tu, untuk join misi tu. Okey, soalan ketiga, diorang bagi situasi dan kita kena solve the situation. Dan soalan yang last, diorang bagi satu perkataan. Betul dah, satu perkataan. Kita kena describe perkataan tu dalam, saya tak ingat dah berapa patah perkataan, tapi diorang ada bagilah limit tu. So kita kena describe perkataan tu. Itulah yang saya ingat. Kalau ada soalan lebih lagi tu mungkin saya terlupa lah kot. So, Ain, so macam Ain kita pengalaman ngejoin bermulanya sukarelawan Ain ni daripada di UMT. Kan, mula-mula tiba-tiba pergi interview pula ada dua fasa. Fasa pertama, fasa kedua. Dua-dua pun lulus dan boleh join pergi ke Filipina untuk debat bersama debat UMT. Yang ni Bobby pergi kan? Betul. Sekali dengan Bobby. Bobby je lah batch kita. Bobby. Cisto. Ayim sekali. Cisto sekali. So antara pengalaman yang Ain ada lah kan. Dan pengalaman tu bukan sahaja untuk diri Ain. Tapi bila Ain balik tu mungkin aplikasinya lagi luas. Untuk kita buat dekat Malaysia kan. Kita punya persekitaran dekat sini dengan dekat sana ni agak berbeza lah kan. Seperti yang Ain ceritakan tadi. So kita boleh berganjak ke soalan yang kedua Ain. Kan ada nak tambah lagi untuk soalan yang pertama? So untuk kita punya soalan yang kedua, macam Ain dah cerita tadi, pengalaman tadi kan, mesti ada sebalik tabirnya, kan? Permulaannya, persediaan dia. Kan? Dan untuk Ain sendiri, mungkin Ain boleh kongsikan apakah dia persediaan untuk menjadi seorang sukarelawan. Okay, persediaan untuk menjadi sukarelawan. Okay, untuk first kali kita kena faham lah maksud sukarelawan tu sendiri kan. Okay, maksud sukarelawan tu sukarela tanpa paksaan. Maksudnya kita sendiri yang merelakan diri kita untuk pergi program tu, untuk beri komitmen pada program tu kan. So sebenarnya sukarelawan ni dikaitkan dengan NGO lah. Tapi sebenarnya tak semestinya sebab dia sukarelawan ni, nilai seorang sukarelawan ni sebenarnya pada saya dah ada dalam diri setiap orang sejak lahir lagi. Sebab sukarelawan ni tak semestinya kita pergi bagi bantuan, kita pergi misi, kita join program sukarelawan, baru kita dipanggil sebagai sukarelawan. Tak. Sebenarnya macam even kalau kita lalu tepi jalan, kita nampak sampah kan. So kita ambil sampah tu, kita buang dalam tong sampah. Tu pun dah ada kita dah jadi seorang sukarelawan. Sebab kita sukarela ambil sampah tu, kita buang. Tanpa orang lain suruh ataupun orang lain bagi tahu kan. Dia bukan tertumpu kepada join misi ataupun pergi beri bantuan sahajalah. So kita kena tengok dalam skop yang lebih luas. Okay. So untuk jadi seorang sukarelawan ni memang perlukan komitmen lah. Perlukan komitmen yang tinggi. Bukan hanya di lapangan sahaja tapi daripada sebelum, semasa dan juga selepas program tersebut. Okay. So yang pertama, dari segi persediaan, semestinya kita kena ada persediaan yang cukup dan kita kena fahamlah keseluruhan program tu. Dari segi objektif, sasaran, dari segi maklumat penerima bantuan, kos, tarikh misi dan juga segala tentatif tu lah. Dan semua ni kita kena hadam supaya jelas. Supaya kita bila pergi program, bila pergi misi tu kita membetul-tuli. Kita dah faham dah keseluruhan perjalanan program tu macam mana dan apa yang kita perlu buat. Okay. And then untuk yang kedua, kita kena bersedia untuk expect for the worst. Maksud kat sini expect for the worst ni,
kita kena bersedia untuk sebarang kemungkinan, sebarang keburukan yang akan berlaku waktu misi. Sebab kadang-kadang bila kita pergi misi ataupun kita pergi program, apa yang kita rancang tak terjadi seperti apa yang maksudnya benda tu tak terjadi seperti mana yang kita rancang. So kita kena bersedialah dengan sebarang kemungkinan tu. Kita tak boleh nak stick kepada contohnya Hello? Ada orang ke? okay. Hello? Boleh teruskan? Ada. Ada Line mungkin agak tersangkut-sangkut. Ya. Mungkin di pihak sini Nampak skrin tak? juga agak perlahan jugalah line dia. Yang tak ada Boleh gambar tu nampak gambar tak? Tak ada gambar tu. Gelap. Suara dia tu. Sorry dengar. Hmm. Dengar? Dah nampak balik? Ada orang gelak gugup. Suara dia. Kena try masuk balik ke? Oh, boleh kak. Gerak dulu. Okay. So, antara perkongsian-perkongsian yang diceritakan tadi, bila mana Cik Ain kita ni ada pengalaman membuat misi sukarelawan di Filipina, di Semporna, Sabah, dan apa yang diceritakan tadi sebentar tadi, bila mana pergi ke Filipina, bukan sahaja pergi memberikan bantuan daripada segi barangan-barangan asas, makanan dan seumpamanya, tapi juga khidmat sukarelawan itu juga boleh dikembangluaskan dalam aspek kesihatan dan juga kebersihan, sebab apa yang diceritakan, apa yang dikongsikan oleh kita punya Cik Ain tadi, selain daripada khidmat doktor yang dibawa khas daripada Kelantan, bantuan-bantuan makanan dan pembinaan masjid, dan di situ kita punya tengok struggle-nya mereka di sebelum program itu untuk menjayakan sesuatu misi sukarelawan. Dan misi kesukarelawanan itu bukan hanya tertumpu kepada sesuatu individu sahaja, dan itu dijayakan oleh sekelompok orang yang memang berniat untuk membantu kita punya saudara-saudara sama ada di Malaysia ataupun di luar sana. Dan insyaAllah Cik Ain kita kembali dalam siaran. Mungkin boleh sambung kita punya soalan yang kedua tadi. Persediaan menjadi sukarelawan. Apa Okay, yang poin yang pertama tadinya sempat dikongsikan, iaitu sebagai seorang sukarelawan, persediaan yang utamanya adalah untuk memahami struktur program yang disertai anggaran kos, tempat, objektif dan seumpamanya. Mungkin Cik Ain boleh sambung selepas dah berkelip-kelip lama ni kan. Mungkin Cik Ain boleh
teruskan Ah, kita punya perkongsian pada malam ni. okey. Tadi saya dah bagi tahu kena faham maksud sukarelawan. Lepas tu nilai seorang sukarelawan tu bukan tertumpu kepada misi ataupun pergi beri bantuan sahaja. Perlu ada komitmen, persediaan yang cukup dengan keseluruhan program dan bersedia untuk expect for the worst. So saya sambung sikit lagi untuk bersedia untuk expect for the worst ni dia macam kita kena bersedia dalam untuk sebarang kemungkinan lah. Maksudnya contohnya kita taklah nak jangka yang bila kita pergi program ataupun misi kita akan dapat duduk di tempat yang macam hotel ataupun makan yang mewah. Okey, sebabnya bila kita pergi misi ni kadang-kadang tempat tinggal pun kita tak boleh expect yang selesa. So kena bersedialah dari segi fizikal dan mental kat situ kan. Dan yang ketiga adalah sedia berkorban masa, tenaga dan juga yang tu apa yang apa yang kita pergi yang kita menguruskan program tu dia tak taja sepenuhnya. So maksudnya kita kena keluarkan duit sendiri untuk apa dari segi makanan ataupun tempat tinggal tu. So kita kena bersedia lah dari segi masa, tenaga dan juga wang ringgit. Dan yang akhir sekali ialah kena ikhlaskan niat. Kena ikhlaskan niat tanpa mengharap apa-apa balasan lah. Sebab dia macam ni, kalau bila kita nak bantu orang, kita kena niat bukan semata-mata sebab kita nak dapatkan populariti ataupun kita nak dapat imbuhan. So kita kena sentiasa perbetulkan niat untuk kita bila kita pergi sebagai seorang sukarelawan tu kita fokus nak tolong orang, nak bantu orang. Jadi kita kena sentiasa positif lah, kena sentiasa ingat yang kalau kita betul-betul ikhlas setiap pengorbanan yang kita buat tu Allah akan pandang. So jangan risau dari jangan terlalu mengharapkan dari segi imbuhan ataupun dari segi material lah. Sebab bila kita pergi contohnya misi kemanusiaan ni kan, memang akan ada banyak cabaran sebelum, semasa dan juga selepas. Setiap program dan misi tu dia berbeza-beza. So kita kena terima semua tu dengan jiwa seorang sukarelawan lah sebab kita dah sukarela kan. Jadi setakat tu je lah untuk persediaan daripada saya. Maknanya poin utama persediaan untuk menjadi sukarelawan ini yang boleh saya quote kat sini, kita prepare for the worst. Sebab kita tak tahu apa yang menanti kita di misi yang disertai. Boleh jadi apa yang kita rancang tak jadi. So bila kita berada di setting sebenarnya, mungkin sukar untuk kita ubah keadaan. Dan untuk kita ubah keadaan, cara yang terbaik adalah untuk kita twistkan diri kita ubah diri kita untuk sesuaikan dengan keadaan sekeliling. Wallahualam. Dan kita pergi ke soalan yang ketiga. Kita ada soalan ni, Cik Ain, daripada kita punya cikgu kaunseling. Nanti kita buka lah di penghujungnya. Sebab dekat sini pun dia komen. Terima kasih Ain Lin Zul. Good sharing. Kita ada Nisa Marhaya, menarik. Warna syuhadah. Apa yang dia tulis tu? Oh, bunga. Bunga ros ke bunga mawar. Kalau bunga kertas, insyaAllah kita boleh ada stok. Ada banyak lagi ni. Flava Bella Seri. Tokek Bantal. Ain pernah dengar DAG? Das Abdul Global. Batal tu. Kalau nak beli kat ni. Saya tengah dah beli. 5-6 kali lah. Terlajak tidur. Tapi bukan salah batal. Salah diri sendiri. Okay. Muhammad Rabbani, hebat. Salah diri sendiri. Alhamdulillah. Kita share lagi. Jadi kita teruskan Ain ke soalan yang ketiga. Menjadi sukarelawan berkualiti. Cabaran berdepan realiti. Sebab kalau kita tengok trend dia, bila ada figura ataupun seorang individu
yang dikenali mengajak ke arah sesuatu kebaikan, itu satu benda yang bagus. Tetapi orang yang mengikutnya sekadar ingin menumpang nama, tidak mengikhlaskan diri untuk melakukan sesuatu misi. Dan bila mana nak tumpang nama, nak tumpang glamour ni, payah sikit nak hidup bang. Macam Ain kata, nak jadi sukarelawan ni tanpa pasangan. Dan bila berada dalam situasi sukarelawan ni, mungkin Ain ada satu pandangan yang tersendiri berkenaan dengan kita soalan yang ketiga. Silakan Ain. Okey. Okey, menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti, betul kan? Cabaran yang untuk berdepan dengan realiti. Okey, ni nak jawab secara umum ke macam mana? Apa yang Ain boleh share lah. Okey. Okey, pertama sekali untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti ni, okey, kita kena tahu bila kita jadi seorang sukarelawan, memang kata bukan nak kata dia macam kerja seorang sukarelawan ni dipandang mulia. Maksudnya dia ialah sebab kita pergi, kita bantu orang yang susah, orang yang memerlukan. Jadi bila kita dipandang dengan sebegitu tinggi, kita kena jagalah dari segi kita kena jaga banyak benda supaya benda tu tak mencemarkan nama baik kita sebagai seorang sukarelawan. Nama baik kita, nama baik NGO yang kita join, ataupun nama baik kelab-kelab yang kita join lah. Okay. So untuk yang pertama, nak menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti ni, kita kena mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. So bila kita diamanahkan dengan sesuatu perkara, kita kena ada keyakinan. Sebab contohnya kalau contohlah kita diberi tugas sedemikian, kita tak pernah buat pun tugas tu. Dan takkan kita nak kita terus kata macam, wah aku tak boleh buat benda ni, bagi ke orang lain lah, aku tak nak pegang jawatan ni. Tak boleh macam tu. Sebab macam awal-awal saya beritahu tadi, maksud sukarelawan tu sendiri adalah sukarela. So maksudnya kita tak boleh nak jadi seorang yang macam mana? Ego pada diri sendiri, ego pada orang lain. So kita kena ada kepercayaan yang kita sebenarnya boleh buat. Macam contoh kalau ada kemalangan, kita nak pergi tolong orang, mestilah kita nak tolongkan orang yang kemalangan tu. Jadi kalau kita tak yakin dengan diri kita yang kita boleh bantu masa kemalangan waktu tu, macam mana kita nak tolong orang tu? Konsep dia macam tu lah. Dia punya kata analoginya. Okay. Yang kedua, berakhlak dan mendidik. Berakhlak dan mendidik ni maksudnya kita kena menjaga adab, tutur kata dan pergaulan kita. So untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti ni, memang tiga benda ni, semua benda ni kena ada. Dari segi adab, kita bercakap dengan orang, dari segi adab kita pergi ke program ataupun misi, tutur kata, dan dari segi pergaulan, jangan kata contohnya kalau kita ni jenis yang ada sikap panas baran kan, so kita tak perlu tunjuklah panas baran kita tu semasa program ataupun depan orang ramai. So simpan benda tu, kita cuba jadi seorang yang tenang, kita cuba jadi seorang yang positif dalam setiap program dan misi yang kita join tu. Okay. Sebab kita tahu bila dalam misi ataupun program memang melibatkan ramai pihak. Jadi bila kita buat sesuatu yang perkara yang tak menjaga, yang boleh merosakkan, yang boleh menjejaskan nama baik, memang itu adalah sesuatu yang sangat tak elok untuk dipandang lah sebagai seorang sukarelawan. Okay. Yang ketiga, sentiasa bersikap positif dan boleh menyesuaikan diri. Maksudnya kat sini, kita kena jalankan tugas yang diberikan, tugas yang diamanahkan tu dengan sebaik mungkin. So macam dalam dunia sukarelawan yang saya bagi tahu tadi, akan ada banyak cabaran sebelum, semasa dan juga selepas. Jadi setiap cabaran tu kita jadikan sebagai pendorong kita untuk buat yang lebih baik untuk tugas yang diberikan tu. Jadi jangan cepat rasa down ataupun
rasa nak give up. Sebab benda tu kita kena sesuaikan diri kita ikut keadaan. Jadi kena sentiasa positif lah. Kena sentiasa positif dan bijak menyesuaikan diri dalam keadaan semasa. Okey. Yang keempat, kena ada minat dan komitmen yang tinggi. So untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti ni, memang minat dan komitmen yang tinggi tu sangat-sangat perlu. Sebab bila kita tak ada minat, memang susah kita nak buat kerja. Dia macam ibaratnya apa? Contohlah, contohlah saya ni memang minat benda-benda yang seni kan. Tapi saya pergi ambil kos sains. Jadi sastra dengan sains adalah dua benda yang berbeza. So bila kita tak ada minat, kita akan buat benda tu sambil lewa. Sebab tu minat tu penting. Sebab bila ada minat akan datang komitmen tu. Jadi dekat sini komitmen dalam setiap gerak kerja tu sangat penting sebab kita sebagai seorang sukarelawan, kita bukan sahaja membantu orang yang memerlukan, tapi kita memudahkan kerja tim kita dalam melaksanakan suatu program ataupun misi tersebut. Okay. And then yang kelima, cabaran berdepan realiti. Okay, yang ni macam cabaran ada saya mention masa saya ceritakan pengalaman tadi. Setiap orang dia ada cabaran, setiap program, setiap misi tu memang ada cabaran yang berbeza. Jadi kalau kata untuk kita pergi misi macam moderator kita bagi tahu tadi, ada setengah orang ni dia nak menumpang populariti sahaja kan. Jadi kalau ada stigma ataupun niat yang macam tu, tu antara cabaran kita dengan cabaran yang kita perlu berdepan dengan diri sendirilah. Sebab bila kita pergi misi, setiap cabaran yang ada tu kebanyakannya kita kena struggle. Kita kena struggle dan sangat tough. So dari segi macam untuk sekarang, untuk yang tu kebanyakannya dari segi kutipan dana, mendapatkan dana dan juga kekangan masa dan tenaga lah. So memang bila kita kita nak menjayakan satu program yang melibatkan kita perlu mencari dana, perlukan pengorbanan masa dan tenaga. So dari situ kita kena pandai sesuaikan diri kita lah dan kita kena manage masa tu dengan betul lah. Okay, macam kata kalau seorang student, dia kena faham tugas utama dia adalah dalam akademik. Tapi dalam masa yang sama kena pandai handle masa, bahagikan masa untuk program-program yang sukarelawan ni. Okay. Dan untuk sekarang, realiti sekarang adalah kita berdepan dengan wabak pandemik kan, pandemik COVID-19. So ia pun merupakan satu cabaran yang sangat besar lah bagi saya. Di mana kalau macam NGO yang saya sertai sekarang, kami tidak boleh membuat sebarang program secara fizikal disebabkan pandemik. Okay, so tu antara kata cabaran yang kita orang kena tempuhilah. Macam ada je program yang fizikal yang kita buat tapi hanya beberapa orang sukarelawan sahaja yang terlibat. Sebab kan tak boleh nak berkumpul ramai-ramai kan. So benda tu kita banyak fikir kepada membuat program-program yang berbentuk virtual lah. Sebab pergerakan kita pun terbatas sekarang kan. So mungkin lepas COVID ni dah reda sikit, kita boleh buat banyak program secara fizikal lah. Sebab dia punya sense, kalau dia punya aura bila kita buat program secara fizikal dan virtual ni dia lain. Sebab bila fizikal ni kita di lapangan kan, dia jadi lagi best dan pengalaman tu lagi menarik. Macam itulah. So antara dia punya intipati untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti ni, kalau dalam aspek pelajar itu sendiri, mengutamakan apa yang lebih utama. Macam Ain cakap tadi, pembahagian masa untuk
menyertai misi dan juga tidak meninggalkan akademik ke belakang. Dan daripada segi akademiknya itu, kita bawa dalam misi sukarelawan untuk kita aplikasikan apa yang kita belajar dalam akademik untuk kita salurkan juga kepada masyarakat supaya semua orang mendapat imbuhan, supaya semua orang dapat manfaat daripada akademik yang kita bawa. Dan itu antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi lah. Berdepan pula dengan wabak pandemik. Bila mana sukarelawan ni dia lebih kepada extrovert, berhi jumpa orang, suka jumpa orang, berhi cakap dengan orang. Kalau jumpa orang memang bahasa nak salam, belaga pipi, peluk cium. Jadi bila mana benda tu terbatas di waktu era pandemik ni, mungkin itu agak sedikit ralat dalam diri sukarelawan tu. Kita nak lebih-lebih, nak dekat pun rasa sebut salah. Walaupun dalam diri tu keinginan tu sangat besar untuk berbuat seperti biasa. Tapi gitu kita ikut SOP lah. So Ain, 56 minit dah. Kita ada satu soalan tadi, kita simpan juga. Dan kita teruskan soalan yang keempat Ain. Ini antara masalah lah. Kita selalu dengar. Bahkan saya sendiri pun selalu dengar. Kadang-kadang buat, mula-mula je semangat. Lepas hari tu, senyap tupah. Tahu kali dah. Mula-mula je yang mari ramai-ramai, tiba-tiba dah faham. Tinggal seorang, tinggal dua orang, tiga orang. Ramainya hilang dari radar. Missing in action. Komen Ain. Okay. Memang sebenarnya ni adalah antara masalah terbesar lah bila berada dalam dunia sukarelawan, sebab ada sukarelawan yang boleh dikatakan hanya hangat-hangat tahi ayam je, iaitu sukarelawan yang bersemangat pada awal-awal je, kemudian dia dah hilang dari radar, hilang missing in action lah. Dan untuk orang-orang yang macam ni memang ada banyak alasan lah yang diberikan untuk tidak memberi komitmen terhadap program ataupun misi yang dijayakan tu. Contohnya macam tak ada masa, disebabkan tak dapat apa-apa ganjaran. Okay. So sebagai seorang sukarelawan, kita harus faham definisi perkataan sukarelawan tu. Maksudnya saya bagi tahu awal-awal tadi, sukarelawan tu adalah sukarela tanpa dipaksa. So kita kena hadam perkataan tu betul-betul, maksud tu betul. Segala skop kerja dan jenis-jenis yang tugas yang diberikan tu kita kena buat dengan sukarela, bukan atas paksaan orang lain, sebab kita dah merelakan diri kita untuk jadi sebahagian daripada misi ataupun program tersebut. Okay, so macam sebab dia kenapa jadi macam ni, sebenarnya sebab ada sesetengah sukarelawan ni dia hanya ikut pelawak rakan je. Macam kawan dia cakap, jomlah ikut aku pergi program ni, jomlah ikut aku join misi ni. So bila dia sebab dia ikut kawan je, dia tak ada minat ataupun dia tak ada minat yang tinggi, susahlah untuk dia bagi komitmen. So daripada situ bermacam-macam alasan lah yang diberikan untuk tidak komit pada di pertengahan jalan ataupun hilang dari radar macam tu je kan. Okay. So inilah antara sebab musabab kenapa ada sesetengah semangat dan komitmen kesukarelawan ni tak bertahan lama. Jadi untuk menjadi seorang sukarelawan yang tegar, kita kena tahu akan tanggungjawab dan tugas kita sebagai seorang sukarelawan. Sebab tanggungjawab seorang sukarelawan ni, dia bukan satu tugas yang mudah. Dia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dari segi kekuatan tenaga, kekuatan fizikal, emosi dan juga rohani. So macam saya bagi tahu tadi, niat ataupun niat yang ikhlas pada awal tu kita kena sentiasa perbaharui lah niat kita supaya keikhlasan tu dapat ditanam dalam diri seorang sukarelawan. Sebab hanya keikhlasan je yang boleh membayar setiap kepenatan dalam membantu orang yang berada dalam kesusahan tu. So kalau tak ada minat, kita tak ikhlas, kita mengharapkan ganjaran tu, memang
susahlah untuk kita kekal dalam dunia sukarelawan ni. Mana boleh jadi dia masuk dengan harapan dapat imbuhan, dapat sesuatu. Betul. Maknanya ada timbal balik Betul. apabila dia join. Tapi bila dia tak ada, dia tak dapat ganjaran tersebut, terjadi kau lama kau slow, kau lama kau hilang terus. Betul. Betul. Tapi hak saya suka sekali apa hak Ain khabar tadi berkenaan dengan minat. Sebab ada orang dia boleh tolong orang. Tapi untuk dalam skala yang besar, dalam skop sukarelawan, dia tak boleh nak pergi. Dia tolong orang. Tapi tak boleh nak pergi dalam skop yang lagi besar. Maknanya dia tolong bahagian-bahagian kecil, beres, kemah, tak ada masalah. Tapi bila berhadapan dengan skala yang lagi besar, dia jadi sikit. Ya, gitu. Bagi Hain. Betul. Oh, sejam tu Hain. Siapa tolak teknikal tadi. Kita pergi ke soalan yang kelima lah. Nak pergi yang garik lah. Okay. So, kita recap balik soalan kita yang pertama tadi. Ain dah share pengalaman-pengalaman yang dia ada sewaktu bila menjadi sukarelawan. Walaupun tak disangka-sangka, terpilih juga untuk ke Sempurna Sabah dalam Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan juga dapat menyertai misi antarabangsa di Filipina. Dan banyak input lah yang berada di situ. Dan soalan kita yang kedua, persediaan untuk menjadi seorang sukarelawan. Apa yang lebih penting, apa yang sukarelawan perlu tahu berkaitan dengan program itu sendiri, dengan misi itu sendiri. Dan untuk menjadi sukarelawan berkualiti, utamakan apa yang lebih penting. Dan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, mula-mula sahaja bersemangat, selepas itu hilang dari radar, bergantung juga kepada apa yang dia nak sewaktu mula-mula menceburkan diri dalam bidang sukarelawan. Dan Ain, kita pergi ke soalan yang kelima, populariti dalam kerja sukarelawan. Pandangan Ain. Okay. Tadi dah banyak mention pasal imbuhan populariti kan. So kita kena tahulah kita masuk dalam kerja sukarelawan ni, adakah disebabkan kita memang betul-betul ikhlas nak bantu orang, ataupun disebabkan imbuhan, ataupun disebabkan populariti. So 3 ni menjadi tanda tanya. Kita sendiri, diri kita sendiri je yang tahu yang mana satu kategori kita. Okay. So banyak kali saya mention hadam balik perkataan sukarelawan tu, sukarela. Sukarela maksudnya kemahuan sendiri. Bila kemahuan sendiri, kekuatan perasaan dan kemahuan tentang sesuatu benda tu akan datang dengan sendiri tanpa kita mempedulikan kos. Maksudnya kos dari segi masa, tenaga dan juga wang ringgit. Jadi bila kita menyerahkan diri dalam bidang sukarelawan ni, kita boleh expect yang bila kita pergi misi tu, kita akan dibayar. Dan kita tak boleh expect bila kita join misi tu, kita akan dapat populariti. Tapi kalau katalah kita dapat imbuhan ataupun populariti tu adalah salah satu bonus lah untuk kita. Sebab yelah, kita pergi misi ataupun program sukarelawan, kita nak timba ilmu, kita nak timba pengalaman, kita nak nak bina diri kita nak keluar daripada zon selesa. So dekat sini ikhlas tu, populariti tu adalah benda yang sangat-sangat bagi saya perlu ditolak ke tepi lah. Sebab kita pergi misi, pergi program, pergi bantu orang, bukan kita nak populariti, tak. Kita tak macam kata jangan nak sebab nak glamour sahaja. Sebab benda tu bila kita letakkan populariti ataupun ganjaran sebagai benda yang utama kita join misi sukarelawan tu, percayalah cakap saya, susah untuk kita kekal lama. Macam tadilah hangat-hangat teh ayam je. Sebab contohnya kalau kita pergi program first kan, contohlah kata kita dapat ganjaran, maksudnya kita dibayar. And then kita pun rasa suka lah. So kita pun macam excited lah nak join program kedua. So bila pergi program kedua, kita tak dibayar. Yang kita dapat hanya penat. So bila kita penat, kita akan rasa down sebab kita tak dibayar. Sebab kita first
at first kita dah letak dah. Kita pergi tu sebab kita nakkan sesuatu. Jadi dekat sini memang sangat penting untuk tidak meletakkan populariti tu sebagai benda yang utama dalam menyertai setiap program sukarelawan tu sendiri. Tapi kalau dapat tu adalah salah satu bonus lah. Kata 2 dalam 1. Tu je lah Mana pada kalau pandangan dapat, saya. alhamdulillah. Kalau tak ada, Hmm. tak jadi masalah. Sebab utamanya macam I Betul. berulang kali sebut tadi, iklankan diri untuk jadi seorang sukarelawan. Mana kalau dapat populariti tu satu bonus. Bonus untuk orang tahu kebaikan yang telah dilakukan supaya orang lain dapat ikut. Yang pertama. Dan bila populariti tu dapat dalam kerja sukarelawan ni, orang pun ingin turut membantu. Orang juga ingin menyumbang. Betul. Itu salah satu kelebihan populariti dalam kerja-kerja sukarelawan. Kan? Dan untuk kita pergi soalan yang ke-6, ini mungkin Ain boleh ceritakan saluran-saluran bagi mereka yang berminat untuk join, untuk menyertai gerakan khidmat sukarelawan. Sebab kita takut adik-adik kita ni kena scam. Dok kumpul ramai-ramai, kata nak pergi misi sukarelawan. Rupanya MLM. Ciam apa. Mungkin Ain boleh share sedikit saluran-saluran yang sahih, dipercayai. Okay. Okay. Macam yang diperkenalkan oleh Syafuddin tadi, saya sekarang ni memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden Negeri Terengganu untuk YouScan Malaysia. Jadi of course lah, saluran pertama yang anda, kalau rasa anda berminat untuk join misi-misi sukarelawan atau bukan misi, program-program sukarelawan ataupun menyertai misi-misi bantuan sukarelawan, kita boleh join YouScan Malaysia. Kita YouScan Malaysia ni bukan kita ada satu Malaysia, kita ada di setiap negeri. So macam AJK tu pun memang ada di setiap negeri. So anda boleh daftar mengikut negeri masing-masing lah. Okay, so nanti macam mana nak join YouScan Malaysia ni, boleh tengok, boleh lawat ataupun follow IG YouScan Malaysia. Okay, dan kat situ nanti boleh tengok untuk IG negeri, YouScan Terengganu, YouScan Kedah, YouScan Selangor, YouScan Penang, Johor, Negeri Sembilan dan lain-lain lah. Okay, so untuk misi YouScan Malaysia ni, dia ke arah, kita punya misi adalah ke arah melahirkan generasi pemuda yang terbilang. Maksudnya kita bukan fokus kepada misi bantuan sahaja, tapi secara keseluruhan. Sebab sebelum ni pun saya cerita sikit yang antara program yang pernah dijalankan oleh YouScan Malaysia, antaranya ialah program Tanam Tree, program Malaysia Beach Clean Up, Beach Clean Up Day, Pre-Love Carnival Symposium, the biggest Pre-Love Carnival Symposium 2020, misi bantuan Ramadan dan juga misi bantuan kepada masa banjir. So ni antara program-program yang pernah dijalankan oleh YCM. Okay. So kat sini maksudnya YCM bukan hanya berfokus kepada misi bantuan sahajalah, kita secara kita lihat dalam skop yang lebih luas, sebab kita punya misi untuk melahirkan pemuda yang terbilang. Jadi kita nak sukarelawan dalam YCM ni merasai pengalaman yang berbeza-beza untuk setiap program tu. Okay. Dan yang kedua, saluran yang kedua, boleh join juga Yosh My Fun Action. Yang mana Yosh My Fun Action ni pernah juga ada kolaborasi dengan YCM untuk program memberi agihan makanan secara percuma kepada komuniti yang memerlukan. Dan yang ketiga, kita ada Muslim Volunteer Malaysia yang berfokus kepada kebajikan juga. Dan kita ada Mercy Malaysia, APM dan juga Rela.
Dan Nakma. Nakma ni dia lebih memfokuskan kepada banjir lah. So sukarelawan Nakma ni biasanya sangat penting semasa musim banjir. Dan kita ada juga rakan muda. So antara saluran yang saya tahu yang kalau kata penonton-penonton kat sini berminat nak join nak menjadi seorang sukarelawan, boleh tengoklah antara saluran-saluran yang saya sebut tadi, NGO yang saya sebut tadi. So nanti boleh mendaftar dengan cara yang betul lah. Macam Youth Camp Malaysia, kita dah ada link dekat IG. So boleh klik dekat situ untuk mendaftar sebagai seorang sukarelawan di bawah YCM. So antara saluran-saluran yang ada tadi, yang Ain sendiri join adalah Youth Camp Malaysia. Dan juga yang ujung tadi saya dengan Nakma. Nakma, kalau tak silap saya, budak-budak UMT pernah pergi gap year dengan Nakma dekat Puchong. Dia untuk dia tak buka untuk semua lah. Itu gap year yang pertama dengan UMT. Masa mula diperkenalkan gap year tu, UMT dengan Nakma untuk gap year yang pertama dalam beberapa orang je. Dan beberapa orang itu mungkin Ain kenal lah. Bukan mungkin lah, memang Ain kenal lah. Kenal. Kenal. Siapa Ain? Yang kenal, yang ni, yang join sukarelawan Nakman masa gap year. So antara saluran-saluran yang kita boleh join, yang seperti yang terpapar, Instagram Youth Camp Malaysia, supaya kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Ini kita letak kat sini supaya ramai lagi pemuda-pemuda yang boleh sumbang tenaga. Join pun boleh. Mungkin kudrat dah. Kita Youth Camp Malaysia ni kita terbuka kepada semua golongan belia. Jadi yang masih bersekolah pun boleh join 12 tahun ke atas. Tak dengar. Tak dengar. Hello, Assalamualaikum. Ain boleh dengar ke?
Keluar suara. Hello? Test. Test, test. Test. Test, test. Keluar suara 1, 2, 3. Test. Keluar suara 1, 2, 3. Dengar ke? Boleh komen dengar ataupun tidak? Dengar eh? Dengar ke? Bagi tidak dengar orang. Okey. Mungkin Ain kita boleh sambung Ain. Soalan kita yang ke-7. Soalan kita yang terakhir sebelum kita pergi ke soalan yang diajukan oleh Mas Surah tadi. Dan soalan yang ke-7 ni soalan kita yang terakhir. Dan Ain boleh campurkan sekali, boleh rangkumkan sekali dengan soalan yang diajukan oleh Encik Mastura Daud. Boleh Cik Ain kongsikan pandangan berkaitan dengan kepentingan remaja untuk menyertai kegiatan sukarelawan. Dan kita punya soalan yang ke-7 Ain boleh rangkumkan sekali dengan soalan Encik Mastura. Pesanan Ain kepada kita punya viewer pada kali ini berkenaan tajuk suka-suka sukarelawan. Silakan Ain. Okey. So soalan tadi berkenaan dengan kepentingan remaja untuk menyertai program sukarelawan kan? Okey. Jadi saya cerita sikit antara kelebihan dan faedah bila kita menyertai program ataupun misi sukarelawan ni. Okey. Yang pertama yang kita dapat adalah bagi saya adalah kepuasan diri, self satisfaction. So kepuasan diri tu macam yang saya ulang-ulang tadi, bila kita betul-betul ikhlaskan niat kita untuk bantu orang, kita akan rasa kepuasan tu bila kita dah selesai program tu. Even dengan hanya ucapan terima kasih pun, dia adalah satu kepuasan yang kita tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Pengalaman tu tak semua orang rasa. Jadi bila kita betul-betul ikhlas, bila orang datang kat kita ucap terima kasih sebab kita bantu dia, ucapan terima kasih tu sangat-sangat memberi kesan lah. Sangat-sangat memberi kesan dan memang sangat memberi kepuasan. Okey, yang kedua adalah dapat menjadikan tahap kesihatan kita lebih baik. Yang mana kalau kita pernah dengar dulu waktu-waktu kecil kan, kita sekolah JK, kita selalu ayat ni, badan cergas, otak cerdas. So dekat sini bila kita aktif menyertai program ataupun misi sukarelawan ni, masa yang kita ada tu kita guna dengan sebaik mungkin untuk menyertai program tu, tak sia-sia sebab selain daripada dia dapat meningkatkan tahap kesihatan kita sebab kita banyak bergerak. So kita tak adalah kata buang masa duduk kat rumah tidur ataupun main game ataupun tengok layan YouTube ke layan Netflix ke apa semua kan. So benda-benda tu semua sebenarnya tak sihat untuk remaja lah, terutama sekali yang baru nak mengenal dunia luar, memang sangat-sangat tak sihat. So program-program macam ni lah yang kita kena join untuk kita tingkatkan kita punya tahap kesihatan dan tingkatkan kita punya confident level dalam diri tu. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengukuhkan social networking ataupun jaringan sosial. Okey, yang ni memang boleh nampak lah bila kita join program sukarelawan ataupun misi-misi bantuan ni, kita akan dapat lebih ramai kawan dan kita akan mengenali lebih ramai golongan yang
profesional dan juga berpengalaman. So daripada situ, kita boleh secara tak langsung kita dah membina satu jaringan sosial yang besar. Okay. So benda ni sangat penting lah untuk remaja ataupun belia yang kata baru nak mengenal dunia pekerjaan apa semua kan. Sebab bila kita dah ada jaringan sosial, akan lebih senang untuk kita menghadapi situasi dunia yang sebenar. Dan yang keempat adalah kita dapat mewujudkan nilai tambah diri. Yang mana nilai tambah diri ni macam contoh kita seorang pelajar kan. Ada orang dia tak suka join program-program luar. So dia fokus kepada akademik je. So sebab dia rasa macam tujuan dia dihantar ke universiti ataupun sekolah hanya untuk untuk belajar dan mendapatkan keputusan yang cemerlang. Kat situ sebenarnya silap konsep sebab kita sebagai manusia memang kita kena seimbangkan antara akademik dan juga akademik dan juga co-curriculum. So kat situ daripada program-program sukarelawan ataupun program misi-misi yang kita join ni, dia dapat meningkatkan nilai tambah diri yang penting lah untuk dunia pekerjaan ataupun untuk kita menghadapi sesi-sesi interview nanti. So pesanan saya kepada semua penonton untuk tajuk perbincangan kita kali ni, kalau rasa anda ada rasa terdetik berminat nak join, berminat nak jadi seorang sukarelawan, terus buat, jangan tangguh-tangguh. Sebab orang kata jangan sia-siakan waktu yang ada tu hanya untuk fokus kepada pembangunan diri dalam satu kelompok sahaja. Sebaliknya, kita kena cari pengalaman lain. Kita kena cari pengalaman luar yang boleh membantu diri kita untuk lebih berkeyakinan dan lebih memberi kepuasan lah. Kepuasan dan pengalaman tu penting lah, utamanya dalam sukarelawan sebab kita sebenarnya kalau bila kita dah pergi bantu orang, kita memberi sinar kebahagiaan kepada orang lain. So benda tu pengalaman kita dapat, pahala pun kita dapat. Okay. So bila kita percayalah kalau macam kita buat sesuatu tu dengan ikhlas, memang kita akan rasa puas. Puas yang macam mana saya kata tadi, kepuasan tu tak semua orang rasa. Jadi tu je lah pesanan saya. Dan kalau macam berminat nak join tadi kan, bolehlah tengok saluran-saluran yang saya sebutkan tadi. Boleh tengok di Google ataupun saluran-saluran inilah di laman web Instagram ataupun laman sosial Instagram ataupun Facebook. Okay, untuk yang menonton kali ni, sebab berkenaan topik sukarelawan ni, sebenarnya sekarang ni kita boleh tengok ramai je sebenarnya banyak NGO yang sekarang ni bergerak aktif untuk kerja-kerja kebajikan ataupun misi-misi memberi bantuan kepada komuniti. Daripada situ jadikan satu inspirasi. Contoh yang terdekat dengan kita sekarang ni Ustaz Abid Liu lah. Jadi sebenarnya saya memang suka tengok Ustaz Abid Liu. Bagi saya adalah terapi diri saya untuk kalau kata contohnya saya dah kurang aktif kan. Macam sekarang ni pandemik, kita tak boleh nak pergi secara fizikal. So bila saya tengok balik video ataupun posting Ustaz Abid Liu tu, dia akan membuatkan saya rasa macam lagi kata semangat sukarelawan tu lagi membuak-buak. Jadi pilihlah saluran yang betul dan kalau terdetik itu terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Betul-betul. So saya dapat balik suara yang hilang tadi. Bateri habis.
So bateri minta maaf lah kita Oh. punya para penonton dan kita punya panel pada hari ni. Bateri mampu Mojo ada hot spare. So sebaik ada bateri spare. Maknanya kalau bateri tu bateri habis nyawa dia kita boleh ganti hot lain. Beza dengan manusia. Habis nyawa habis lah. Tak tanggung pula di kemudian hari. Kalau ada bekalan sukarelawan mungkin boleh bantu sedikit sebanyak. Sebab kita bukan sahaja memberikan kudrat tenaga, tapi kita juga menyumbang kita punya kepakaran. Apa bidang yang kita belajar, kita boleh aplikasikan di lapangan sukarelawan. Dan insyaAllah, terima kasih kepada semuanya, terutamanya kepada kita punya panel, Cik Noain Syafiqah, mantan Majlis Perwakilan Pelajar, Esko Etika dan Protokol. Betul. Betul lah. Aku ingat lah. Aku ingat lagi benda tu. Sebab baru baca ingat lah. Okay, Normas. Puan Normas terbaik. Terima kasih semuanya yang menyertai kita pada kali ini. Yang komen, yang share, yang like, yang bagi love. Cik Muhammad Badrul, Cik Nur Hazwani. Ni, no Hazwani. Mungkin gambar baru ataupun gambar lama kita tak pasti. Cikgu Mastura. Cikgu Mastura ni baru posting ni. Jabir Miftah. Fly High. YC tu apa? Kita punya Presiden Kebangsaan YCM. Ni Jabir. Encik Jabir. Jabir Miftah. Oh, Presiden Presiden YCM Kebangsaan. So, tahniahlah kita ucapkan kepada Youth Camp Malaysia, YCM Kebangsaan dan negeri-negeri yang merelakan diri untuk menjadi sukarelawan membantu kita punya rakyat-rakyat di luar sana. Dan mungkin saluran itu dah ada, mungkin kita perkasakan lagi, mungkin ada lagi yang berminat untuk menyertai YCM, boleh kontak kita punya panel ataupun boleh follow Instagram di YCM dan maklumat-maklumat berada di sana. So untuk kita punya 7 soalan pada kali ini, kita akan tamatkan dekat sini. Sebelum apa-apa berlaku, kita boleh tamatkan dekat sini. Cik Ain. Boleh kita tamatkan dekat sini? Lajak parut ni. Sejam setengah. Boleh. Boleh. Okay. Dan terima kasih Cik Ain. Okay. Sekali lagi daripada terima pihak. Terima kasih kepada Okay, teruskan. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nur Ain Syafiqah sekali lagi di atas kesudian meluangkan masa untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan aspek kesukarelawanan. Apa yang telah dilakukan, apa pengalaman yang boleh kita ambil dekat situ untuk kita aplikasikan, dan insyaAllah 7 soalan siri yang kedua pada 12 hari bulan 3 2021, 2 minggu dari sekarang, kita akan perbaiki mana-mana yang kurang dan kita akan bawakan satu panel yang ada kes baru-baru ni. InsyaAllah kita bawa panel yang istimewa. Ayat promo. Istimewa lah yang kita bawa ni sebab dia ada kaitan kes baru-baru ni. Satu Malaysia tahu kes ni yang kita bawa ni untuk slot 12 hari bulan ni. Juga pada pukul 9.30 malam. Dan insyaAllah berakhir sejam selepasnya. Wallahualam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.